Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan sambung tajuk berikutnya, iaitu 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Apa yang dimaksudkan teknologi pemprosesan makanan? Menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Oleh sebab itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Makanan yang diproses tahan lebih lama, lebih enak, menarik dan mudah dicerna. Kaedah yang pertama untuk pemprosesan makanan adalah memasak. Dengan memasak, kita akan memanaskan bahan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Contoh produk makanan yang boleh diproses melalui kaedah memasak adalah kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan kuih-kuih. Yang kedua adalah melalui proses penapaian. Penapaian ialah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Contohnya, penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Karbon dioksida, glukosa, etanol dan yeast adalah diperlukan dalam proses penapaian. Contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian adalah kicap, kimchi, tempe, yogurt dan tapai. Seterusnya adalah kaedah pendehidratan atau pengeringan. Kaedah ini, air akan disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan menjemur di bawah cahaya matahari, mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkan di dalam ketuha. Contoh makanan yang diproses melalui pendehidratan atau pengeringan ialah udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan susu tepung. Mana-mana yang kering tu digunakan kaedah pendehidratan. Seterusnya adalah kaedah pempasturan. Kaedah pempasturan adalah kaedah di mana cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen dan kemudian disejukkan dengan cepat. Contohnya, susu segar dipanaskan pada suhu 63 darjah selama 30 minit atau pada suhu 72 darjah selama 15 saat dan diikuti dengan penyejukan serta merta. Contoh produk makanan yang diproses melalui pempasturan ialah susu, produk tenusu dan jus buah-buahan. Seterusnya ialah kaedah pengetinan. Kaedah pengetinan di mana makanan disimpan di dalam tin yang telah disteril dan dipanaskan pada suhu yang tinggi, iaitu melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disteril itu dikeluarkan sebelum dipatri. Maksudnya sebelum kita tutupkan tin tu, udara yang terdapat di dalam tin akan dikeluarkan. Tin ini kemudian dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepat. Okey, dipanaskan semula untuk membunuh mikroorganisma yang masih ada, kemudian disejukkan dengan cepat. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui pengetinan ialah daging, sup, kacang,
ikan, buah-buahan, sos dan susu di dalam tin. Maksudnya apa-apa saja yang di dalam tin itu adalah melalui proses pengetinan. Seterusnya ialah kaedah makanan, iaitu penyejuk bekuan, di mana makanan akan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Contohnya, daging akan disejuk beku pada suhu di antara negatif 18 darjah Celsius hingga negatif 24 darjah Celsius. Pada suhu yang kurang daripada negatif 18 darjah Celsius akan menyebabkan tindakan enzim terhenti, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terencat. Contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah ini ialah makanan laut, daging, ayam dan ikan. Okey, kaedah seterusnya ialah kaedah penyinaran, di mana makanan akan didedahkan kepada sinaran mengayon seperti sinaran gamma, sinaran ultra ungu dan sinaran X untuk membunuh mikroorganisma seperti Salmonella species dan Campylobacter species dalam daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. Sinaran mengayon juga dapat memperlahankan proses percambahan biji benih, memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayuran-sayuran berubi dan pematangan buah. Contoh produk makanan yang diproses melalui penyinaran ialah sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Okey, biasanya kalau kita nak membeli ataupun kita nak mengimport barangan buah-buahan ataupun sayuran seperti buah mangga, kentang, bawang, biasanya dia akan melalui kaedah penyinaran. Sebab kaedah ini dia akan memperlahankan proses percambahan dan pertunasan. Okey, seterusnya adalah pembungkusan vakum. Apa yang dimaksudkan pembungkusan vakum? Pembungkusan vakum ialah di mana kaedah udara akan disingkirkan daripada beg atau bekas plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dan diketatkan. Ketiadaan udara dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan menghentikan pengoksidaan makanan. Okay, contoh produk makanan yang menggunakan kaedah pembungkusan vakum ialah kacang, beras, durian dan sayur-sayuran. Okey, seterusnya untuk memanjangkan ataupun untuk menambahkan rasa ataupun menambahkan warna, memanjangkan tempoh hayat sesuatu makanan yang diproses, bahan kimia akan digunakan dalam pemprosesan makanan. Jadi di sini adalah merupakan senarai bahan kimia, fungsi, contoh bahan kimia dan contoh makanan yang digunakan. Okey, yang pertama ialah bahan pengawet. Fungsi dia adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, mengurangkan kerosakan makanan dan menjadikan makanan tahan lebih lama. Okey, pengawet, cegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, menyebabkan makanan tahan lebih lama. Okey, apa contoh bahan kimia pengawet? Ialah garam, gula, cuka, natrium nitrit dan natrium nitrat yang merupakan bahan kimia buatan, asid benzoik, asid borik dan sulfur dioksida. Okey, contoh makanan yang menggunakan bahan kimia sebagai pengawet ialah makanan laut, buah-buahan, makanan yang dijeruk, daging, sausage, jus buah-buahan, sos tomato, mi, berbola, kordial dan buah-buahan. Seterusnya ialah pewarna. Okey, fungsi pewarna adalah untuk menambahkan warna pada makanan,
menjadikan makanan lebih menarik. Contoh adalah daun pandan, kunyit, susu, karamel, santan. Ini adalah untuk semula jadi yang digunakan dalam pembuatan kuih muih, minuman, gula-gula, nasi kunyit dan aiskrim. Untuk pewarna buatan pula ialah tartrazin, yang digunakan dalam minuman ringan ataupun gula-gula dan gula-gula. Sunset yellow yang digunakan dalam cordial iaitu air oren. Carmoisin digunakan dalam cordial juga untuk warna merah. Seterusnya ialah peluntur. Peluntur melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Dia melunturkan warna asal makanan. Contoh bahan kimia peluntur adalah karbon diaktifkan yang digunakan untuk melunturkan warna minyak sawit ataupun gula tebu. Contoh kalau kita tengok gula adalah warna putih, sedangkan air tebu adalah warna hijau. Jadi bagaimana nak dapatkan gula yang putih? Dia akan gunakan karbon diaktifkan untuk menukarkan warna hijau kepada warna putih, melunturkan warna hijau kepada warna putih. Seterusnya bahan kimia yang kedua ialah benzoil peroksida, yang mana ini adalah merupakan bahan kimia buatan yang digunakan untuk melunturkan gula juga, beras putih, tepung dan juga bihun. Seterusnya ialah perisa. Fungsi perisa adalah untuk meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi, menambahkan rasa semula jadi makanan. Contoh bahan kimia ialah gula, garam, cuka, daun pandan dan vanila. Ini adalah merupakan bahan kimia semula jadi yang digunakan untuk kuih muih, kek dan juga aiskrim. Seterusnya ialah contoh bahan kimia untuk perisa ialah mononatrium glutamat atau monosodium glutamat, MSG. Yang ini adalah buatan yang digunakan dalam mi segera, kicap soya dan juga keripik kentang. Bahan kimia yang seterusnya ialah penstabil. Penstabil digunakan untuk mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair, dan dia juga dapat membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Contoh ialah kanji, gelatin dan agar-agar serta gam akasia adalah sumber semula jadi yang digunakan dalam sos cili, sos tomato, jeli, aiskrim, sup segera dan juga gula-gula. Seterusnya ialah pemanis. Pemanis dia akan menjadikan makanan lebih manis dan minuman juga lebih manis. Contoh ialah gula melaka, madu. Itu adalah semula jadi yang digunakan dalam kuih muih, kek, minuman. Aspartam dan sorbitol adalah merupakan bahan kimia buatan yang digunakan dalam cordial, minuman, jam, makanan untuk pesakit diabetes. Bahan kimia seterusnya ialah antioksidan, di mana fungsinya adalah untuk memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak dan mencegah warna buah dan sayuran bertukar menjadi perang. Contoh bahan kimia yang berfungsi sebagai antioksidan ialah asid askorbik ataupun vitamin C, iaitu daripada sumber semula jadi yang digunakan dalam minyak masak. Tocopherol, vitamin E juga adalah semula jadi yang digunakan dalam margarin dan juga biskut. Seterusnya ialah hydrocyanisol terbutil adalah merupakan contoh bahan kimia untuk antioksidan buatan yang digunakan dalam pil ataupun vitamin, Dan yang terakhir ialah pengemulsi. Pengemulsi berfungsi sebagai mengemulsi bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air.
dan dia dapat membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Contoh pengimasi ialah lecithin daripada kuning telur atau kacang soya. Ini adalah sumber semula jadi yang digunakan dalam aiskrim dan coklat. Pektin juga merupakan sumber semula jadi dalam mayonis dan juga puding. Asid lemak seperti monogliserida sumber semula jadi, dan magnesium stearat adalah buatan yang digunakan dalam yogurt dan juga keju. Apakah kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pemprosesan makanan terhadap manusia? Okey, kamu tengok dalam PowerPoint yang cikgu sediakan ini, slide yang cikgu sediakan, pengawet jika kita ambil dalam tempoh yang panjang, dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita seperti kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergik, ruam dan kegatalan kulit. Jika ibu itu mengandung, dia boleh menyebabkan fetus dia cacat serta boleh merosakkan hati dan juga ginjal. Bahan kimia pewarna juga boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, merosakkan hati dan juga ginjal. Peluntur juga boleh menyebabkan kanser dan juga keracunan makanan. Perisa, impak kepada kesihatan, kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak, juga boleh merosakkan hati dan juga ginjal. Pemanis juga boleh menyebabkan kanser, diabetes mellitus iaitu kencing manis, alergi, ruam dan kegatalan pada kulit, juga boleh menyebabkan obesiti serta merosakkan hati dan ginjal. Dan penggunaan antioksidan dapat memberi kesan kepada kesihatan manusia seperti merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal. Okey, kalau kita tengok kat sini, kesan daripada penggunaan bahan kimia secara berlebihan akan menyebabkan kanser. Kebanyakan bahan kimia boleh menyebabkan kanser. Sebab tu sekarang kita tengok ramai yang di negara kita ada penyakit kanser. Kanser disebabkan oleh faktor pemakanan yang kita ambil. Okey, kita dah habis untuk tajuk 2.5 iaitu teknologi pemprosesan makanan. Jadi itu sahaja untuk PDPR pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.